Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu kurnia yang melimpah barakahnya dari langit dan bumi. Tetapi walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan rasul kami. Lalu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Daripada awal Allah mengajar kita supaya jadi orang beriman dan jadi orang bertakwa. So, salah satu bantuan yang paling besar yang kita tak perasan adalah kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam sebuah negeri itu, kalaulah di antara mereka ini ramai-ramai duduk dalam negeri itu, mereka ini mendekatkan diri kepada Allah, ya, menambah keimanan mereka, kuat takwa kita kepada Allah, maka Allah akan buka limpahan kurnia. Limpahan kurnia itu maksudnya apa? Bukan hanya rezeki kepada wang ringgit dan harta, tapi rezeki kesihatan. Ataupun dengan rezeki ini Allah elak musibah daripada kita. Gitu. Jadi perkara ni adalah penting, tapi manusia ni selalu dia lalai. Dia ada mata tapi dia tak pandang kebaikan, dia ada telinga, dia tak dengar kebaikan, dia ada hati tapi tak ada perasaan. Akhirnya dia hidup dalam keadaan seperti dia mati. Maka kalau kita tengok perjuangan yang dilakukan oleh frontliner, pihak kerajaan ni mesyuarat satu hari 18 kali mesyuarat. Kan ya? Kita duduk di rumah makan, kita kat rumah dan tak ada kerja, makan, timbang berat tambah kan. Tapi orang dalam kerajaan ni yang duduk dalam MKN, KKM dan sebagainya, mereka duduk tak pernah putus berfikir macam mana nak buat. So apa jalan paling mudah bagi kita orang awam adalah patuhi arahan pihak berwajib. Simple. Yang itu patuhi. Yang seterusnya, tolong rapat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bahawa setiap penyakit ada ubatnya, tapi bila mana berjumpa dengan ubat yang betul, maka yang lain-lain itu kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dah banyak dah. Orang kaji ni, orang kaji tu dan sebagainya. Kita orang awam atau orang yang tak ada kena mengena pasal kesihatan, kepakaran ni, so kita bantu untuk patuh membuatkan mereka mudah untuk menyelesaikan masalah. Ingat tak? Allah Ta'ala sebut, siapa yang memudahkan urusan seorang hambanya, Allah mudahkan dia di akhirat nanti. So kalau kita lihat dalam agama mengajar kita dengan penuh kesyumulan. Wallahu a'lam. Dulu orang takut HIV, AIDS dan kita ada penyakit denggi itu sebagainya kan ya. Asasnya kenapa jadi pandangan negatif ni, puncanya adalah masalah ilmu. Ilmu pengetahuan atau kedangkalan ilmu pengetahuan menyebabkan manusia itu tak tahu nak letak diri dia dekat mana. Pandangan terhadap penyakit tu dekat mana. Ya, sebab itu apabila manusia tak ada ilmu, dia takut. Dia takut itu melebihi ketakutan orang lain lah. Maksudnya gitu. Jadi saya suka melihat kepada perkara yang kita panggil, kalaulah dia tu memang daripada awal sifat dia suka mengambil berat, suka prihatin, insya-Allah dia tak ada masalah apa-apa. Negatif ni kerana mungkin kurang membaca, atau kurang prihatin, tak pernah ambil berat, yang dia tahu aku tak nak penyakit ni, aku tak nak. Kalau ada orang lain nak pun, orang lain kena dan kemudian dia dah sembuh pun, kita masih rasa takut. Kenapa? Sebab pengetahuan. Orang yang ada pengetahuan, insya-Allah dia faham pasal COVID begini, dia akan faham. Ya, sehingga kalau dia berada dalam keadaan 2 meter paling selamat, atau 1.5 atau 1 meter, maka itu boleh selamatlah daripada jangkitan tu. Cuma hari ni manusia lebih banyak menghukum lah daripada dia tabayun. Betul. Sepatutnya dia pergi cek, oh begini. Sepatutnya orang yang kena penyakit ni dia beri bantuan. Beri bantuan. Tapi disebabkan manusia dia kurang ambil berat. Walaupun Nabi sahabat kata
pernah tanya dengan Nabi SAW pasal jiran, dan Nabi SAW ni sebut tentang jiran ni, maksudnya saudara mara, adik-beradik yang berdekatan ni, sehingga kami merasakan bahawa jiran ni layak menerima wasiat. Kami merasakan, maksudnya bila sebut dia tentang ambil berat. Begitu rapat, akrabnya, kena pentingnya jangan tidur. Jangan ada tidur sampai lena, melainkan kita pastikan sahabat kita di sebelah ni dia tidak kelaparan, tidak kebuluran dan sebagainya. Maka sebab tu sepatutnya bila sahabat handai kita sakit atau dia diberi ujian dengan COVID, kita sepatutnya banyak mendoakan dia, banyak memberi bantuan kepada ahli keluarga dia. Tu balik kepada tajuk kita bersama dalam ujian ni kan. Ada di antara sahabat-sahabat kita 5 anak beranak, 7 anak beranak, semua duduk dalam ward. Dan kita dekat luar ni, kita tengok siapa yang ada dekat luar sini, kita beri bantuan kepada mereka yang berhadapan dengan masalah ini, bukan dengan menambah beban dengan memberi pandangan negatif. Ini sangat-sangat menakutkan kita, dan kita harus faham bahawa ketika itu orang tu menerima ujian, dan ada kemungkinan satu ketika nanti kita. So bila kita kena, barulah kita fikir kenapa orang tak pandang kita. Rupanya dulu orang kena, kita buat tak peduli. Ini yang saya selalu kata, kembalilah kita untuk mengambil berat tentang jiran, anak beranak, adik-beradik dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kerjasama antara semua orang. Pihak polis pun kalau boleh, dia pun tak nak buat roadblock tu. Banyak kerja dia. Daripada tu, baik dia pergi cari penjenayah ke apa-apa yang dia banyak kerja. So, disebabkan dia orang dah bersusah payah, frontliner bersusah payah, so kita kena bagilah kerjasama. Jangan kita kata, ini menghalang rezeki kita. Sebab saya selalu ungkap dalam beberapa kuliah saya selalu kata, rezeki bukan hanya apa yang kita dapat, tapi rezeki mungkin datang daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah halangkan sikit pergerakan kita. Kenapa? Sebab Allah nak bagi rezeki lain kepada kita. Dan macam-macam keadaan. Maka sebab itu, melihat kepada seronok bila anggota polis boleh bantu orang awam macam ni dengan memberi sumbangan, kita lebih terasa sebab kadang-kadang kita berada di sebelah orang yang tadi memerlukan, tapi kita tak ambil peduli. Kita harapkan bantuan daripada orang lain. Sedangkan kita berkemungkinan ada jiran kita yang sedang susah, tapi kita langsung tak ambil berat tentang mereka. Maka jomlah kita sama-sama kembali kepada tajuk kita itu, supaya kita bersama-sama menghadapi ujian, sama ada itu COVID ataupun sama ada PKP yang Allah bagi kepada kita ni secara ramai-ramai, secara jamaah lah, insyaAllah. Pertama, sebelum naik bersama-sama, perbaiki diri sendiri. Sebab bila kita nak duduk dalam jemaah, individu mesti baik. Individu punya sikap yang baik, insya-Allah dia akan jadikan jemaah tu kuat. Tapi apabila ada individu yang sikapnya tidak baik, dia masuk dalam jemaah, dia akan bubarkan jemaah tersebut. Dia akan jadikan jemaah tu berantakan. Jadi masing-masing pada ruang yang ada ni, jom kita bawa diri kita menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Jom jadikan diri kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal dalam sunnah, menjauhi bid'ah. Jom kita kalau jadi mak bapa, pastikan anak-anak kita itu duduk dalam keadaan memberi manfaat kepada orang lain, bukan memudaratkan. Sebagai anak-anak, jom kita fikir apa benda yang kita boleh bantu, boleh menyelamatkan mak bapak kita daripada masalah COVID dan sebagainya. Ada pasangan hidup, jom fikir tentang pasangan kita. Ini masing-masing kena fikir. Ada majikan, fikir tentang keselamatan pekerjanya. Pekerja, fikir macam mana aku nak perform yang terbaik supaya aku nanti tak ditanya oleh Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Pemerintah yang ada, dia fikir pasal rakyatnya. Rakyat fikir, apa yang aku nak bagi balik kepada pemerintah yang membantu aku, yang bagi macam-macam. Sebagai rakyat, kita buat apa? Kita belajar untuk mengembalikan keharmonian negara kita. Belajar untuk memutuskan rantaian-rantaian gangguan yang ada dengan cara sama, duduk dalam keadaan jemaah. InsyaAllah, moga Allah bantu kita. Bersama dalam ujian. Bersama. So dalam hadis itu sebut 4.
bagi salam. Ini bersama bagi sesama manusia. Yang kedua, beri makan. Ini juga bersama. Ambil berat. Dan yang ketiga, silaturahim. Ini juga bersama. So, hubungan dengan Allah cuma disebut satu saja, solat malam. Ya, ketika orang lain tidur, siang kita dah jaga apa semua, malam kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perasan tak, di hujung tu sebut solat malam. Sebab tu ulama mengaitkan bahawa orang yang menjaga nak mampu menjaga silaturahim, mampu memberi salam, mampu beri makan, puncanya adalah bila dia tu dekat dengan Allah Taala. Bila dia dekat dengan Allah, maka dia bila jumpa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berdoa baik untuk sesama Islam sama dia. Bila dia solat malam, dia dekat dengan Allah, maka dia tidak pernah takut miskin ketika dia nak bagi makan kepada orang lain. Dia tak pernah takut. Dan ketika dia dekat dengan Allah, maka silaturahim, rasa cinta, rasa simpati, rasa kasih terhadap sesama Islam atau sesama manusia harta ni, maka lahir puncanya daripada solat malam. Maksudnya, puncanya apabila dia dekat dengan Allah, maka dengan manusia urusannya elok. So sebab tu saya selalu kata bahawa awal jaga hubungan kita dengan Allah, Allah pimpin kita untuk jaga hubungan sesama manusia. Ini dengan surah An-Nahli ayat 112. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nafsin ma 'amilat qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ila al-akhir al-ayah. Allah menyebut bahawa berhubung dengan orang-orang yang kufur ingkar, Allah memberi satu contoh sebuah negeri yang aminatan, aman, damai, tenteram, yang didatangi rezeki mewah daripada setiap tempat. Kemudian penduduknya dikatakan makanin fakafarat bi'an'imullah, maka mereka itu kufur dengan nikmat Allah, lalu Allah merasakan bagi mereka kelaparan, Allah merasakan bagi mereka ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. So muhasabah kita pada hari ini, kita pandang COVID, pandang PKP, maksudnya pandang dengan ada perasaan. Itu satu. Yang kedua, tolong pandang ada kemungkinan datangnya ujian ini kerana tangan-tangan kita sendiri yang lupakan Allah, cabar Allah Ta'ala, buat benda yang Allah tak suka. Dan tujuan Allah Ta'ala hantar COVID dan PKP ni untuk apa? Untuk menyatukan kita kembali dalam tauhid yang jelas dan membawa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.